Okay, SB respon sikit soalan ni ya. Soalan bertanya tentang di manakah jin iblis dan juga malaikat. Mengikut apa yang SB tempuh lah kan, SB cerita. Jin dan iblis ni dia berada di alam malakut, iaitu alam yang selepas alam jasad kita ni. Apabila kita masuk kepada alam roh, alam yang lebih halus, bila kita dah buat penyucian tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala pandu kita masuk tu dengan cara hijab kita ni dibuka. Bila hijab kita dibuka, first alam yang kita tempuh adalah alam malakut. Sebenarnya kita tak perasan pun. Masa kita zikir, kita akan datang gangguan-gangguan dan juga kita akan nampak apa tabir yang Allah buka untuk kita. Kan contoh pasal pembentukan bumi kan. Atau apa-apa sajalah yang Allah Ta'ala beri dekat kita untuk kita nampak. Lepas tu, macam jin iblis ni, biasa kalau kita zikir, macam SB dulu, SB tengah syahadah, zikir syahadah, tengah nak bersyahadah. Selepas solat asar satu hari tu, ada macam kena cekik dekat leher tu. SB tak boleh nak bersyahadah dengan syahadah penuh lah. Syahadah pertama tu sempat habis, yang kedua tak boleh. SB memang rasa nafas pun nak terhenti, memang tak boleh nak teruskan, tapi SB paksa juga, macam SB terpaksa meronta. Pada masa tu SB nampak cahaya warna oranye. Cahaya oranye macam puncak api. So jadi kita pun tahu kan bahawasanya yang tak nak bersyahadah, tak nak mengaku, tak nak terima kalimah, tak nak terima pasal syahadah kedua tu, mestilah iblis. Jadi kat situlah SB buat kesimpulan bahawasanya yang datang ganggu SB tu adalah iblis. Jadi penampakan yang Allah Ta'ala bagi pada SB adalah bentuk bintang warna oranye macam puncak api, macam hujung api tu, macam tu. Lepas tu masa tu SB tak tahu pun SB masuk ke alam tu sebenarnya, sebab SB tak ada niat pun. SB niat satu je, nak pergi kepada Allah, nak Allah kan, bukan nak peduli benda-benda tu semua. Lepas tu apabila ujian demi ujian datang kat kita, sampailah pula kita kepada alam Jabarut. Okey, sebelum SB masuk kepada alam Jabarut, SB undur balik. Sebenarnya pada masa alam malakut tu jugalah kita jumpa pasal bunian, tapi kita tak perasan je. Macam SB-nya, SB perasan apabila SB dah masuk ke alam Jabarut, baru SB perasan, sebab perjalanan SB tu macam tu. Apabila kita jumpa guru dalam diri kita, iaitu guru kita, ibarat kalau watak perjalanan ialah ibarat Musa bertemu Khidir. Jadi sebenarnya bila kita dah masuk kepada alam Jabarut, macam pada masa tu SB tak perasan sebenarnya. SB pergi KL, kereta SB park dekat airport sini lah kan, sebabnya masa tu parking penuh, SB park tepi jalan macam tu je. Lepas tu SB kata akan balik kan, kena saman, tak tahulah kan, tapi SB tak peduli lah sebab SB tak ada pilihan. SB pergi tu, sampai kat KL, malam tu SB sembang dengan sahabat ramu-ramuku, sahabat rohani SB. Sebab tu SB kata SB nak tengok kereta kejap. SB masa tu dah pandai, orang kata terbang sana sini lah kan. SB pun makrifat diri SB. SB selalu, kalau SB makrifat, SB selalu daripada atas ke bawah. Seolah diri SB duduk tempat tinggi dekat langit, SB turun bawah, seolah macam tu. Jadi SB turun kat airport tu, SB tengok kereta SB macam kita landing lah kan. Macam tu je, macam cerita dongeng macam ni kan. Tapi siapa yang mengalami, dia akan tahulah macam mana kebenaran tu. Jadi bila SB sampai tempat bahagian driver tu kan, SB pusing lah nak pergi daripada depan tu pergi ke sebelah kiri kan, sebelah pemandu sebelah dia tu. SB nampak ke atas mana macam pimping macam tu kan. SB kata dalam hati, terus kata kena saman.
Lepas tu SB boleh rasa titik hujan tu basah. Lah hujan renyai ni SB kata. SB pun pusing sekali pusing, SB pun belah balik lah. Dalam seminit SB sebab SB bukan pergi dengan jasad kan, SB pergi dengan roh SB kan. Lepas tu duduk 2 hari SB balik, SB tengok memang ada kertas saman dan SB tengok basah. SB tanya orang kat situ, hari malam Jumaat hari tu hujan tak? Dia cakap hujan renyai. Jadi betul lah apa yang SB rasa. Sebenarnya apa yang berlaku dengan diri kita ni, kita kena cari bukti. Kita tak boleh fikir, tak boleh rasa-rasa macam tu je. Kita kena cari bukti. Jadi dekat alam Jabarut tu sebenarnya Allah Ta'ala akan bagi kita ujian lagi. Macam mana kita dah rasa reda, macam mana kita pergi kepada Nabilah kan. Jadi kat situ kita akan jumpa penampakan malaikat tu kan. Jadi setiap orang mungkin tak samalah. SB tak tahu sahabat-sahabat macam mana kan. Macam SB, satu adalah dia dalam bentuk macam kepulan asap. Macam tu putih tak putih susah nak cerita. Bertanda kepada malaikat sebab satu harinya SB masa tu Allah uji masa tu macam SB ni mi'raj daripada neraka nak pergi ke syurga. Daripada neraka dunia nak pergi ke syurga dunia. Kan? Syurga yang dalam hati kita ni, yang dalam diri kita ni. Seminggu SB diuji dahaga sangat, dahaga makin minum makin dahaga, makin minum makin dahaga. SB pergi check up semua SB sihat, tak ada sakit apa-apa dekat hospital kan. Lalas SB dah habis tak tahu nak buat apa. SB pergi dekat masjid yang selalu SB itikaf. SB itikaf kat situ selama separuh hari lah kot, lebih kurang SB tak ingat. SB solat sunat semua tu masa tu ada SB seorang ke apa, SB tak pasal orang lain je, SB ingatnya SB je. Masa tu lah, masa SB nak tengah solat tu ataupun baru nak solat, SB nampak satu macam kepulan asap putih, macam kita duduk kat awan tak awan, macam mana SB susah nak cerita. SB lepas tu SB doa-doa dengan menangis-nangis, SB keluar kan, keluar daripada masjid tu, hilang rasa dahaga SB. Masa kat dalam masjid tu SB kata kat Allah, SB kata ya Allah, macam ni azabnya neraka ya Allah, azabnya neraka-Mu ya Allah. Air aku minum ni makin aku minum makin dahaga, makin aku minum makin dahaga ya Allah. SB menangis, memang SB menangis sungguh-sungguh. Jadi pada SB itulah Allah Ta'ala tajalikan neraka pada diri SB lah kan. Itulah sekali je SB rasa benda tu. Jadi pada SB faham itu adalah cahaya putih, bukan cahaya, dia macam kabut asap, kabut putih macam awan tu adalah mewakili kepada malaikat lah. Dan satu lagi penampakan malaikat yang SB nampak yang keluar masuk dalam diri kita ni, yang buat urusan pasal roh kita kan. Termasuk juga yang bawa roh kita daripada lapisan langit ke lapisan langit ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah Allah Akbar. Yang ni SB cakap dalam apa yang Allah Taala, apa yang SB tempuh lah kan. Mungkin benar pada SB, mungkin tak betul lah bagi orang lain sebab kita semua tak sama. Mungkin sama, mungkin tak sama. Jadi apa yang SB nampak ia adalah dalam bentuk pepatung. Pepatung ini bukan sekali dua, memang acap sangat. Daripada mula-mula awal SB dah masuk awal penyucian, SB dah nampak tapi SB tak faham. Lepas bila SB masuk kepada malakut, SB dah nampak tapi tak faham. Bila SB masuk kepada alam Jabarut, baru SB faham. Oh, itu petanda kepada malaikat. Sebab banyaklah kalau melibatkan pepatung ni, SB banyak kali lah jumpa dengan dia orang kan. Termasuk dalam diri SB sendiri adalah benda-benda yang apa SB tempuh kan.
termasuk juga melibatkan roh orang meninggal kan. Jadi kalau Allah izin kita nampak lah. Cumanya semua tu nak bagi tahu pasal kat mana kita berada dan apa yang kita jumpa, itu saja. Ibarat kita menyelam ke lautan, kita berada di lautan yang cetek ke, kita berada di lautan dalam ke, so dia punya dapatan yang kita jumpa tu dia adalah berbeza-beza. Macam itulah lebih kurang, insya-Allah.